Bali. Polis menahan 4 pelajar tingkatan 1 dan 2 kerana disyaki memukul pelajar tingkatan 1 sekolah sama. Ketua Polis Daerah Kota Sabarahan, Deputi Superintendent Brody Branca berkata, semua remaja lelaki itu ditahan selepas mangsa membuat laporan di Balai Polis Kota Sabarahan Isnin lalu. Video berdurasi 47 saat menunjukkan mangsa dipukul kesemua suspek turut tular Isnin lalu. Dalam satu kenyataan, beliau berkata semua suspek dibawa ke IPD Kota Sabarahan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Katanya hasil penelitian video itu didapati kesemua suspek dan mangsa adalah pelajar di sekolah menengah di daerah itu. Pihak pengurusan sekolah berkenaan juga telah dimaklumkan mengenai kejadian itu. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Azlina binti Cik Umar. Saya akan membentangkan satu isu pendidikan berkaitan etika dan perundangan guru. Baiklah, isu yang saya pilih ialah isu buli di kalangan pelajar sekolah. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan. Apakah yang dimaksudkan dengan profesion keguruan? Okey, profesion keguruan adalah profesion yang mulia, dihormati dan dikagumi ramai. Guru sentiasa diingati oleh muridnya sehingga akhir perkhidmatan mereka. Profesion ini mempunyai nilai moralnya sendiri di mana guru dianggap sebagai segala-galanya. Guru perlu berkomunikasi dan hidup antara satu sama lain, saling menghormati, bersikap sopan, mengambil berat tentang kerjaya dan menguruskan kehidupan mereka dengan baik. Ini akan mewujudkan etika guru yang mempunyai peraturan perilaku, adat istiadat dan penegasan yang benar dan salah di dalam masyarakat kita. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan etika keguruan. Etika adalah aspek yang berkaitan dengan tingkah laku, nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kod etika profesional adalah salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri. Kod etika profesion keguruan sama seperti profesion yang lain. Guru perlu mematuhi kod etika demi menjaga imej, maruah, akhlak dan kepribadian seorang guru. Okey, contoh isu di sini ialah pada yang berlaku pada 7 Mac 2012 di mana 7 pelajar lelaki tingkatan 3 sebuah sekolah menengah di Ipoh telah dipukul oleh sekumpulan pelajar senior di kawasan sekolah akibat selisih faham. Manakala satu lagi berita yang berlaku pada 7 bulan Mac 2011, terdapat seorang pelajar lelaki berusia 15 tahun parah dibelasah oleh sekumpulan pelajar lain yang bertindak ala samsing. Mereka telah membawa keluar mangsa daripada kelas ketika guru sedang mengajar. Guru tersebut langsung tidak menanyakan keadaan mangsa setelah pelajar tadi dibawa masuk ke kelas semula oleh pelajar lain. Guru di sekolah tersebut gagal memberi rawatan kecemasan kepada mangsa. Seterusnya, kita masuk kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak yang dasar dan wajib diterima dengan sama rata oleh seluruh manusia. Contohnya, hak memberi pendapat, hak mendapat pendidikan yang sempurna, hak menganut agama atau kepercayaan dan lain-lain yang berkaitan. Hak-hak asasi manusia juga telah diwartakan di dalam Perlembagaan Persekutuan Bahagian 2 yang merangkumi 9 jenis kebebasan. Namun, melalui Konvensyen Hak Asasi Manusia, terdapat 9 teras hak asasi manusia. Jadi kita fokus kepada 3 teras, iaitu hak asasi wanita, hak asasi kanak-kanak dan hak asasi orang kurang upaya ataupun OKU. Baiklah, untuk
Untuk topik ini, saya akan memfokuskan kepada isu kepedulian guru. Kepedulian guru merujuk kepada gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa menjalankan tugasnya. Kepedulian atau dalam istilah yang menurut Nuriati 2010, guru yang memahami bahawa tugas lain ialah ambil peduli, ambil berat, peduli mementingkan perkembangan mereka membentuk pelajar dan menyayangi yang melibatkan pelajarnya dari segi jasmani dan emosi. Okey, saya akan kupas berkenaan dengan isu buli di sekolah. Okey, buli adalah perbuatan tingkah laku agresif yang berulang bertujuan untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental atau emosi. Buli terbahagi kepada 4 jenis, iaitu buli lisan, buli fizikal, buli berkenaan dengan hubungan dan buli cyber. Okey, baru-baru ini terdapat satu isu yang viral berkenaan dengan kes buli dan bunuh di Kolej Vokasional Lahad Datu Sabah. Jom kita saksikan video. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, akui aku kalah. Cinta ini pahit dan terus memiliki. Apakah faktor-faktor berlakunya buli? Okey, di sini saya senaraikan 4 faktor berlakunya buli di sekolah. Yang pertama, kelonggaran penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, pengurusan emosi yang tidak stabil. Yang ketiga, penyalahgunaan dadah. Dan yang keempat, tiada kesedaran agama. Okey, apakah kesan-kesan sekiranya berlaku buli ini? Okey, yang pertama, hubungan guru dan pelajar tidak baik, merosakkan reputasi dan imej guru, mencemarkan imej sekolah dan menjejaskan hubungan antara ibu bapa, guru dan sekolah terbabit. Okey, seterusnya mewujudkan sindrom school phobia, di mana pelajar enggan menghadirkan diri ke sekolah kerana takut dengan ancaman dan perbuatan jahat rakan sekolah. Apakah langkah mengatasi masalah buli? Okey, antara langkah-langkah yang boleh kita ambil ialah para pelajar seharusnya diberi perhatian yang mencukupi untuk mencegah mereka dari terbabas melakukan perbuatan yang tidak wajar. Okey, yang kedua, kempen pendedahan keburukan buli seharusnya diberikan oleh kerajaan menerusi media sosial dan penguatkuasaan undang-undang jika disabit melakukan kesalahan. Okey, yang ketiga ialah pihak sekolah. Pihak sekolah juga berperanan penting dalam mewujudkan kelas pemulihan disiplin bagi pelajar yang terlibat melakukan perbuatan buli. Guru sepatutnya sentiasa memastikan kepentingan keselamatan pelajar dan mengambil berat terhadap perkembangan pelajar di sekolah masing-masing. Guru juga seharusnya sedar akan tahap kecederaan yang berlaku ke atas pelajarnya serta mementingkan keselamatan pelajar di sekolah. Lanjutan daripada kesedaran ini, guru perlu mengambil tindakan yang wajar dengan menghantar pelajar yang dibuli ataupun cedera ke hospital dengan segera. Baiklah, rumusan yang saya dapat daripada isu ini ialah kerjasama daripada pihak sekolah, murid dan ibu bapa amat diperlukan untuk menangani isu ini.
Walaupun isu penderaan ataupun buli ini sedikit sebanyak telah pun menjejaskan reputasi seorang guru, adalah amat penting untuk masyarakat seharusnya bijak menilai bahawa tidak semua guru mempunyai sikap yang sama. Sekian, terima kasih. Selamat berpuasa dan selamat menyambut Aidilfitri.